Bertemu kembali di Minggu Baharu rentasan berita edisi 1329 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Perikatan Nasional kini menjaja naratif murahan. Dilarang berpolitik di masjid dan surau, pembangkang panas telinga. Kini Buntat hendak menjadi kemala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin didakwa atas pertuduhan ketujuh di Mahkamah Session berhubung kes menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM5 juta Januari tahun lalu. Bekas Perdana Menteri itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Rozila Saleh. Mengikut pertuduhan, Mahyadin didakwa selaku Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menerima wang itu daripada Bukhari Equities yang berhad yang dimasukkan ke akaun M-Bank milik parti berkenaan. Kesalahan didakwa dilakukan di M-Bank Cawangan M-Corp Mall dalam Persiaran Barat 7 Januari 2022. Pertuduhan terhadap Ahli Parlimen Paguh itu dibuat mengikut Seksyen 4-1-B dibaca bersama Seksyen 87-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 atau AMLA TFPUAA yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta yang sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 15 tahun dan boleh didenda tidak kurang 5 kali jumlah suapan atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Jumaat lalu Mahyadin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan salah guna kuasa untuk mendapatkan rasuah yang berjumlah RM232.5 juta dan 2 pengubahan wang haram sebanyak RM195 juta antara tahun 2020 hingga 2022 yang lalu. Maka keluarlah naratif low class ciptaan PN yang kononnya pendakwaan yang berlaku ke atas pengerusi mereka sebagai alasan untuk menutup kegagalan kerajaan hari ini. Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin mendakwa kerajaan hari ini hanya mencari alasan untuk menunjukkan kehebatan dengan menjadikan Mahyadin sebagai mangsa pertama. Katanya kerajaan perpaduan semakin tertekan dan risau akan menimbulkan kemarahan rakyat memandangkan tiada sebarang perubahan yang dilakukan dalam pentadbiran kerajaan. Semuanya sama, belanjawan 2023 pun salin dan tampal copy and paste sahaja. Rakyat harap kerajaan dapat buat yang terbaik. Jadi kalau macam ini perlulah cari alasan. Orang bila dia sudah gagal tetapi mahu nampak diri hebat, perlu cari kesalahan orang lain. Jadi mangsa pertama mereka adalah bekas Perdana Menteri, katanya dalam kenyataan seperti dipetik media. Dia berkata demikian ketika berucap dalam penggulungan sempena Perhimpunan Agung Bersatu di Menara PGRM. Sekejap, Mahyadin berdepan 6 pertuduhan salah guna kuasa untuk rasuah berjumlah RM232.5 juta dan kemudian pengubahan wang haram sebanyak RM195 juta. Juga didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram, wang berjumlah RM195 juta yang dimasukkan ke akaun CIMB Bank milik Bersatu. Adakah pembangkang masih menganggapnya sebagai drama ciptaan kerajaan untuk menutup kegagalan? Cuba pihak pembangkang terutamanya Razif Jidin senaraikan antara kegagalan yang dimaksudkan sehingga kerajaan perpaduan perlu mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mencipta drama pendakwaan terpilih Presiden Bersatu itu sebagai galang ganti untuk menutup kelemahan. Pelik sungguh, mengapa pimpinan Bersatu dan Mahyadin sendiri perlu mengeluarkan kenyataan sedemikian yang dilihat umpama naratif murahan meminta simpati rakyat, kononnya beliau dizalimi. Prinsip kedaulatan undang-undang ditolak ke tepi oleh Mahyadin dan sekutunya seolah-olah negara Malaysia terlalu hina pada pegangan rule of law.
Jawab sahaja pertuduhan di mahkamah. Jika anda tidak bersalah, maka akan dibebaskan. Untuk melalak di sana sini, jika hanya ingin meraih simpati kononnya Mahyadin paling tersakiti, lupakanlah. Ia memalukan sebagai seorang bekas Perdana Menteri. Oops, lupa. Hampir terlupa. Inilah antara entiti yang bertanggungjawab dalam mencipta langkah Sheraton pada awal tahun 2020 yang lalu sehingga mengheret negara ke lembah tandus kestabilan politik sehingga 32 bulan. Tebuk atap yang dilakukan menyalahkan bahawa demokrasi ketika itu dibogelkan dan diperkosa. Parlimen menjadi tugu bersejarah sepanjang darurat ciptaan bapa perutusan khas ini bersama gerombolan kaki lompat dan pengkhianat. Di situ, kita sebagai rakyat dapat melihat bahawa prinsip rukun negara hanya menjadi bola yang ditendang ke sana dan kemari di gelanggang perlembagaan kerajaan tebuk atap yang didukung Perikatan Nasional. Dan sekarang ini, naratif kononnya Mahyadin teraniaya dan dizalimi dijaja umpama kuih RM5 demi meraih simpati para penyokong dan membangkitkan kemarahan rakyat. Maaf cakap, kepada Razi Jidin, mengheret pemimpin politik yang terpalit rasuah sebesar itu ke muka pengadilan adalah satu perubahan yang sangat hebat demi sebuah negara berdaulat. Rakyat bukan bodoh. Hari ini Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sekali lagi memberi peringatan supaya masjid dan surau tidak dijadikan medan serta propaganda politik kepartian. Titah Baginda Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah diarah memastikan masjid dan surau bebas daripada unsur-unsur politik yang boleh memecah belahkan perpaduan dan keharmonian umat Islam. Menurut Baginda, masjid dan surau tidak seharusnya menjadi punca perbalahan dan sengketa yang akan membina jurang pemisah atas dasar perbezaan fahaman politik dan dendam politik yang tidak berkesudahan. Ini berlaku lantaran terdapat penceramah-penceramah tertentu ketika memberi ceramah di masjid dan surau telah mengambil kesempatan untuk menyindir, menghina, mencaci, malah fitnah-memfitnah pihak dan golongan tertentu atas sebab perbezaan fahaman politik. Titahnya pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ke-6 Dewan Negeri Selangor hari ini. Baginda menzahirkan kebimbangan keadaan itu akan memecah belahkan umat Islam, khususnya orang Melayu jika budaya itu tidak dibendung. Melihat kepada kesan dan implikasi buruk ini, beta telah menitahkan bahawa hanya mereka yang berkelayakan dan mempunyai tauliah dan jawatan kuasa tauliah MAIS sahaja yang dibenarkan untuk memberi ceramah, kuliah, tazkirah atau pengajian di masjid, surau atau di mana-mana tempat di negeri Selangor ini. Sekali lagi, beta menegaskan bahawa hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai agama Islam sahaja yang layak untuk diberi tauliah untuk mengajar bagi mengelakkan anasir ajaran sesat serta budaya fitnah-memfitnah yang dari berlaku. Titahnya, pada masa sama, Baginda mengingatkan MAIS untuk terus mengeluarkan arahan dari masa ke semasa agar umat Islam khususnya orang politik tidak menjadikan masjid dan surau di Selangor sebagai pentas untuk mereka berceramah dan berkempen menjelang pilihan raya negeri PRN tahun ini. Beta menyeru semua pihak yang mengambil bahagian di dalam pilihan raya nanti agar mematuhi peraturan sedia ada dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Ingatlah, tingkah laku orang-orang politik semasa tempoh kempen akan disaksikan dan dinilai oleh rakyat sebelum mereka membuat pemilihan. Titah Baginda. Itulah sebenarnya yang sangat sukar untuk difahami oleh para pemimpin pembangkang. Malah mereka menjadi panas telinga apabila arahan sedemikian dikeluarkan dengan pelbagai alasan. Kononnya Islam tidak boleh dipisahkan dengan politik. Beberapa hari lalu, Dr. Abu Hafiz Salihuddin, pensyarah kanan Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berpandangan politik kenegaraan dan asas politik yang dibincangkan oleh teks Al-Quran dan Sunnah yang sepatutnya dibincangkan dalam masjid dan surau, tetapi bukannya politik kepartian. Ia merupakan respon bekas Ketua Pemuda Parti Pejuang terhadap kenyataan yang dikeluarkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan para penyokong tegarnya dalam memprotes titah Sultan Terengganu yang melarang ahli politik, adun dan aktivis politik memberi ceramah, menjadi imam atau khatib di masjid dan surau di negeri berkenaan. Menurut Abu Hafiz, segala teks agama yang baik-baik dihala kepada pihak PAS, manakala teks
teks politik agama yang mengecam pelakunya ditafsirkan musuh politik mereka. Tak kala kalian menang, kalian bacakan surah An-Nas. Sedangkan surah An-Nas merujuk kepada kejayaan Nabi SAW membuka kota Mekah. Tak kala kalian kalah, kalian ulang cerita Fir'aun yang melawan Tuhan pun jadi kerajaan dan sifatkan kekalahan anda sebagai kemenangan yang tertangguh. Katanya dalam satu kenyataan media, kalian gunakan pentas ceramah dan masjid membaca ayat 44 surah Al-Ma'idah yang membawa maksud sesiapa yang tidak menghukum dengan hukuman Allah, maka dia kafir. Sejak tahun 80-an, desakan PAS untuk melaksanakan hukum Allah dan hudud serta dengan mudah menggelar pihak yang gagal melaksanakannya sehingga tahap diragui keimanan dan keislaman, bergaduh sesama ahli keluarga, tidak makan sembelihan, solat dua imam, bercerai-berai dan sehingga tahap hilang nyawa. Tak kala kalian berkuasa, RUU 355 pun sepi di hujung telinga. Apatah lagi hudud tidak dibentangkan pindaan di Dewan Rakyat. Sekiranya kalian menggunakan ayat 44 surah Al-Ma'idah yang kalian dahulu gunakan, apakah pula status iman kalian? Yakinlah, insya-Allah saya tidak akan menggunakan kaedah yang pernah kalian gunakan, tegas Abu Hafiz. Maka, bezakan politik Islam dan kenegaraan berbanding politik kepartian anda. Untuk menghukum fatwa iman pihak lawan anda sekadar atas pertimbangan untuk berkuasa. Tetapi Islam dilacur dan dirosak oleh kalian. Ibarat kepiting tidak tahu bungkuknya, demikianlah peribahasa yang paling tepat untuk ditujukan kepada PAS dan sekutunya dalam Perikatan Nasional. Itulah video walaupun PAS mempersoalkan niat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengkaji semula pendidikan Islam agar dapat memberi kefahaman yang lebih jelas dan pelajar tidak mudah percaya kepada hujah mana-mana pihak meskipun ianya tokoh parti politik atau para ulama yang ada. Seperti biasa, basah lidah mereka berzikir DAP, DAP, DAP. Sebelum para walaun mengeluarkan kenyataan, tahukah mereka bahawa Anwar Ibrahim antara individu penting yang menggubal pendidikan Islam, membuang kepercayaan kurafat dan karut dalam mata pelajaran dan menggubal dasar serta falsafah pendidikan dengan memasukkan unsur kerohanian dan pembangunan insan. Yang menukar pakaian skirt kepada baju kurung pelajar perempuan dan seluar pendek lelaki menjadi seluar panjang adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Andai kata walaun meragui niat baik Anwar dalam hal pendidikan Islam, siapa lebih berjasa daripada Anwar yang telah menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa yang ternyata terbukti melahirkan para cendekiawan dan ahli profesional negara? Nak harapkan Presiden mereka, Tan Sri Abdul Hadi Awang, jawabnya, tunggulah kalian sehingga kucing bertanduk kerbau sekalipun. Jangan kata sebuah universiti, reban ayam pun belum tentu terbina. Malah para muslimah sepatutnya berterima kasih kepada beliau kerana memulakan tren pemakaian tudung pada tahun 80-an. Itu yang menyebabkan ibu-ibu para walaun mula bertudung sehingga ke hari ini. Di zaman dana judi dan rasuah digunakan sebagai wang sedekah rasuah kepada orang Islam, tentulah PAS mahukan pemikiran umat Islam terus jumud dan tidak kritis agar mereka dapat terus menulis skrip perjuangan mengikut kehendak hati mereka. Para ulama PAS yang setiap tahun kalah saman fitnah dan berbohong setiap hari tentunya tidak suka jika umat Islam berfikiran kritis mempersoalkan fitnah yang mereka lemparkan. Bahkan mereka mentafsirkan ayat Al-Quran dan hadis dengan tafsiran yang menyimpang daripada tafsiran para ulama muktabar untuk kepentingan agama sempit mereka. Paling hebat, tafsiran ulama PAS sentiasa berubah-ubah. Apabila melawan rasuah, mereka baca Al-Quran dan hadis. Apabila menukar rasuah menjadi sedekah, mereka tafsir semula Al-Quran dan hadis untuk wajarkan pendirian dan tindakan mereka. Kemunafikan jenis apakah ini? Bodoh tak boleh diajar, cerdik tidak boleh ditumpang. Syukur Alhamdulillah, akhir-akhir ini semakin ramai mufti dan ulama yang sentiasa menyanggah tafsiran salah dan songsang para ulama PAS. Seperti biasa, PAS menakutkan masyarakat dengan DAP. Tetapi dalam pada masa yang sama, PAS dan Perikatan Nasional PN dikatakan mencuri duit berbilion ringgit dalam skandal Jana Wibawa, termasuk mengambil dana judi sebagai dana kempen pilihan raya. Projek yang sepatutnya diberi kepada Bumi Putra disalurkan pula kepada bukan Bumi Putra yang merupakan proksi kepada pimpinan mereka. Ini cara biasa parti politik menutup perangai rasuah dan salah guna kuasa untuk mencuri harta rakyat dengan memainkan
api perkauman. PAS yang selama ini tidak habis-habis membakar jiwa rakyat dengan menuduh DAP kononnya ingin membuang Raja-Raja Melayu. Sebaliknya kini mereka dengan jelas menderhaka dan biadab dengan titah Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Terengganu dengan mencabar titah secara terbuka. Teknik propaganda sebegini digunakan kerana PAS dan PN tahu mereka tidak boleh menandingi kompetensi ahli politik lain sebagai kerajaan, dan teknik menakutkan rakyat kerja paling mudah sebenarnya untuk memenangi undi. Apatah lagi apabila jika dihulurkan bunga rampai yang harum baunya yang dijenamakan sebagai sedekah. Sebab itu, rakyat Kelantan masih di kedudukan kedua termiskin di seluruh Malaysia selepas 30 tahun PAS menjadi kerajaan dan 1 daripada 7 rakyatnya menghadapi masalah kesihatan mental. Jelas 73 kerusi parlimen yang dimenangi pilihan raya umum ke-15 PR15 bukan kerana mereka lebih cekap mentadbir atau manifesto mereka lebih baik ataupun calon Perdana Menteri mereka lebih cekap, tetapi kerana mereka berjaya menakutkan rakyat dengan doktrin agama dan perkauman ciptaan mereka. Berbekalkan berbilion duit rasuah jana wibawa dan dana judi, ketakutan ini mula disebarkan. Akhirnya, negara dan rakyat akan rugi kerana kaedah politik sebegini. Mati gajah tidak dapat belalainya, mati harimau tidak dapat belangnya. Dan kini, kelihatan buntat hendak menjadi kemala. Ingat, rakyat sedang dan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera, jumpa lagi.